Assalamualaikum. Nama saya Nur Ani Syakila binti Maksuki dari kelas DPM 3C. Nombor batch saya 04 DPM 20F1025. Topik kami pada kali ini ialah perbelanjaan pelajar PKP yang digunakan dalam masa sehari. Assalamualaikum puan. Saya Nuril Adina Sofia binti Zuhaini dari kelas DPM 3C dan nombor pendaftaran saya ialah 04 DPM 20F1040. Ini menerangkan tentang dua data dengan frekuensi distribution table daripada kes 3 iaitu perbelanjaan pelajar PKP sehari dalam RM. Di atas slide tersebut merupakan raw data. Raw data yang dibuat itu adalah berdasarkan jumlah data yang telah diisi oleh 30 orang pelajar daripada Google Form yang telah kami sediakan. Bagi mengira number of classes K, kami telah menggunakan formula 1 tambah 3.3 log n. Kami menggantikan log n tersebut dengan log 30 iaitu 1 tambah 3.3 log 30 dan hasil jawapan yang telah kami dapat ialah 6. Seterusnya, data range pula dikira dengan menggunakan formula largest value tolak smallest value. Largest value ialah sebanyak 20 dan smallest value ialah sebanyak 5. Hasil tolak dari jumlah tersebut ialah sebanyak 15. Bagi kelas week C pula, kami kirakan dengan menggunakan formula iaitu data range bahagi number of classes K. Data range ialah 15 dan dibahagikan dengan 6. Hasil bahagi tersebut ialah sebanyak 3. Seterusnya, di atas slide tersebut merupakan frekuensi distribution table. Kami telah memasukkan data yang telah kami kumpulkan ke dalam kelas interval, daily, frekuensi, kelas boundaries, relative frekuensi dan juga midpoint. Pertama, cara untuk mengira kelas interval ialah dengan mengambil nilai yang kecil iaitu 5 dan ditambahkan dengan 3 yang merupakan kelas week C. Dan kelas interval yang kami dapat untuk yang pertama ialah 5 hingga 7. Cara tersebut digunakan untuk mencari kelas interval yang lain. Kedua, frekuensi telah dikira dengan cara mengambil nilai bagi kelas interval yang pertama iaitu dari 5 hingga 7. Jumlah data yang ada antara 5 hingga 7 itu adalah sebanyak 4. Cara tersebut digunakan untuk mencari frekuensi yang lain. Ketiga, bagi mengira kelas boundaries untuk kelas interval yang pertama pula, cara yang telah digunakan ialah dengan mengambil nilai 4 ditambahkan dengan 5 dan hasil jawapan tersebut dibahagikan kepada 2. Jumlahnya ialah 4.5. 4.5 merupakan double boundaries of class. Kemudian 4.5 itu ditambahkan dengan C yang telah dikira iaitu 3. Dan hasil jawapannya ialah 7.5. 7.5 itu pula merupakan upper boundaries of class. Bagi mengira kelas boundaries untuk kelas interval yang lain ialah 7.5 ditambahkan dengan C dan hasil jawapan tersebut ialah sebanyak 10.5. Cara tersebut digunakan untuk mencari kelas boundaries yang lain. Selain itu, cara untuk mengira kelas relative frekuensi pula ialah dengan mengambil nilai 4 daripada frekuensi yang pertama dan dibahagikan dengan jumlah data iaitu 30. Hasil jawapan tersebut adalah sebanyak 0.13. Cara tersebut digunakan untuk mencari relative frekuensi yang lain. Akhir sekali, cara untuk mengira midpoint ialah dengan mengambil nilai kelas interval yang pertama iaitu 5 ditambahkan dengan 7 dan hasil jawapan tersebut dibahagikan dengan 2. Hasil jawapan tersebut ialah sebanyak 6. Cara tersebut digunakan untuk mencari midpoint yang lain. Itu sahaja. Raja di sebelah ini menunjukkan histogram perbelanjaan pelajar PKP yang digunakan dalam masa sehari. Paksi X merupakan kelas boundaries manakala paksi Y merupakan frekuensi. Di sini kita dapat lihat pada kelas boundaries 4.5 hingga 7.5 frekuensinya adalah 4. Pada kelas boundaries 7.5 hingga 10.5 frekuensinya adalah 14. Kelas boundaries 10.5 hingga 13.5 frekuensinya adalah 5. Pada kelas boundaries 13.5 hingga 16.5 frekuensinya adalah 3. Seterusnya, kelas boundaries 16.5 hingga 19.5 frekuensinya 1 dan yang terakhir kelas boundaries 19.5 hingga 22.5 frekuensinya adalah 3. Frekuensi yang paling tinggi iaitu 14 orang pada kelas boundaries 7.5 hingga 10.5. Ini
menunjukkan seramai 14 orang daripada 30 orang pelajar PKP membelanjakan RM8 hingga RM10 dalam masa hari. Manakala frekuensi yang paling rendah iaitu 1 pada kelas penderis 16.5 hingga 19.5. Ini menunjukkan hanya seorang daripada 30 orang pelajar PKP yang membelanjakan RM17 hingga RM19 dalam masa sehari. Seterusnya, graf di sebelah merupakan graf frekuensi poligon perbelanjaan pelajar PKP yang digunakan dalam masa sehari. Untuk membuat graf ini, kita perlulah menambahkan lagi satu kelas banderis sebelum kelas banderis 4.5 hingga 7.5 dan selepas kelas banderis 19.5 hingga 22.5. Untuk membuat graf ini juga, kita memerlukan titik tengah bagi setiap kelas banderis. Cara untuk kira titik tengah ialah kita boleh menggunakan kelas interval. Contohnya, untuk kita kira titik tengah untuk kelas interval yang pertama iaitu 11 tambah 2 bahagi dengan 2. Jawapannya adalah 6.5. Setelah itu, titik tengah dari kelas banderis 1.5 hingga 4.5 perlulah disambung dengan setiap titik tengah kelas banderis yang ada sehinggalah titik tengah kelas banderis yang terakhir iaitu 22.5 hingga 25.5. Saya Syadira Izin binti Zakaria, nombor pendaftaran 04 DPM 20 F1072. Saya akan explain tentang less than, more than dan conclusion. Saya akan mulakan untuk membuat less than objek. Kita perlu mempunyai kelas banderis yang telah disediakan di tabel. Kemudian kita perlu mencari cumulative frekuensi for less than objek. Untuk less than, kita perlu mula dengan nilai kosong dan tambah nilai frekuensi. Contohnya, kelas banderis less than 4.5 adalah kosong. Untuk less than 7.4 adalah nilai frekuensi adalah 4. Kerana nilai kosong tambah nilai frekuensi iaitu 4 dan seterusnya. Kelas banderis less than 10.5 adalah 18 kerana nilai frekuensi tambah 14 tambah 4 jadilah 18. Dan dengan cara yang sama juga untuk mendapatkan data kita sehingga mendapat jumlah data kita yang kita kumpul semua itu 30 data. Seterusnya kita boleh plotkan objek dengan paksi X dan paksi Y. Mulakan objek dengan tajuk, kemudian plotkan paksi X adalah lower class banderis dan paksi Y cumulative frekuensi. Pada paksi Y, kelas banderis 4.5 iaitu kosong dan less than 7.5 adalah 4 dan seterusnya sehingga habis. Akhir sekali kita boleh lihat pada objek less than menaik seperti dalam graf tersebut. Seterusnya, untuk membuat more than objek, kita perlu mempunyai kelas banderis yang telah disediakan di tabel seperti less than juga. Kemudian, kita perlu mencari cumulative frekuensi for more than objek. For more than objek ni, kita perlu mula dengan jumlah data kita iaitu 30 dan tolak nilai frekuensi. Contohnya, more than objek ni, more than ambil nilai 4.5 adalah 30 dan untuk more than 7.5 kita perlu tolak 30 tolak 4 iaitu nilai frekuensi. Kemudian untuk more than 10.5 pun kita perlu tolak dengan nilai frekuensi sehingga nilai komunikatif frekuensi kita mendapat nilai kosong. Setelah mendapat nilai komunikatif frekuensi more than, kita boleh mula plotkan objek dengan paksi S iaitu lower class boundaries dan paksi Y adalah komunikatif frekuensi more than. Kita boleh mula plot pada paksi Y iaitu komunikatif frekuensi 30 dan kelas boundaries more than 4.5 dan seterusnya. Akhir sekali kita boleh lihat graf objek more than ini menurun sehingga kosong. Ini sahaja. Conclusion from the data we have collected by Google from about study expenses at Polytechnic Kota Baru made their daily expenses per day. The data show that the
lowest spend is 5 ringgit and the most highest spend is 20 ringgit. While the most frequency is between 8 ringgit to 10 ringgit only. That's all from my group. Thank you for watching.